Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Dia, Encik Jamal, Dr. Aida dan semua rakan-rakan sekalian. Hari ini saya akan membentangkan kajian mini saya yang bertajuk Tahap Pengetahuan dan Amalan Pengurusan PBPPP di Sekolah Kebangsaan Bayi Rumput, Melaka. Baik, ekstraknya, kita kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap pengetahuan dan tahap amalan di PBBPP di SK Bayi Rumput, Melaka. Petang kajian mendapati bahawa tahap pengetahuan di kalangan guru di SK Bayi Rumput adalah tinggi. Tahap amalan PBPPP juga berada pada tahap yang baik dengan skor min yang tinggi. Petang kajian ini juga memberikan maklumat yang berguna kepada sekolah dalam memperbaiki beberapa amalan dalam PBPPP dan mengekalkan beberapa amalan yang positif. Kesimpulannya, walaupun terdapat tahap pengetahuan dan amalan PBPPP di SK Bayi Rumput ini adalah pada tahap yang tinggi, namun ia masih perlu dimantapkan agar terus cemerlang bagi membolehkan sistem penilaian ini memberikan manfaat pada semua pihak yang terlibat. Baik, pemetaan masalah. Jadi dalam penilaian prestasi ini terdapat beberapa masalah yang mendorong untuk melakukan kajian. Antaranya adalah isu antara pegawai penilai dengan pegawai yang dinilai. Ada isu tidak berbincang di situ. Itu juga ada isu tentang penetapan sasaran yang rendah oleh pegawai yang dinilai. Ada juga isu tentang pemahaman, kurangnya pengetahuan dan pemahaman di kalangan pegawai yang menilai. Ada juga isu di mana pegawai yang penilai menetapkan sasaran yang tidak munasabah, dan juga ada isu pilih kasih dalam penilaian prestasi. Jadi dalam kajian ini menggunakan teori keadilan Greenberg 1987 dan juga model ciri kerja Robbins 2008. Di mana teori keadilan Greenberg tadi mencirikan dua aspek utama, iaitu keadilan pengagihan dan keadilan prosedur. Sekiranya ini tidak perlu dipanjangkan kerana telah pun diterangkan semasa penentangan kumpulan tempoh hari. Walau bagaimanapun, keadilan pengagihan ini adalah memusatkan perhatian pada keadilan tugasan. Dan keadilan dan penilaian juga akan meningkatkan lagi prestasi dalam salah satu organisasi. Dan keadilan prosedur pula berkenaan dengan keadilan dalam proses-proses penilaian. Dan juga penyeragaman dalam proses tersebut bagi melihat kesaksamaan dalam penilaian prestasi. Model ciri kerja Robbins 2008 mencirikan 5 ciri yang utama, iaitu kepelbagaian kemahiran, ada titi tugas, pemantauan capaian dan maklum balas. Tujuan kajian ini adalah untuk mengenal pasti tahap pengetahuan dan tahap amalan pengurusan PBPPP di SK Bayi Rumput, Melaka. Objektif kajian adalah untuk mengenal pasti tahap pengetahuan guru terhadap PBPPP di SK Bayi Rumput dan juga mengenal pasti tahap amalan PBPPP di SK Bayi Rumput, Melaka. Di persoalan kajian, apakah tahap pengetahuan guru terhadap penilaian bersepadu pegawai pendidikan di SK Bayi Rumput, Melaka, dan apakah tahap amalan sistem penilaian ini di SK Bayi Rumput, Melaka. Ulasan kepustakaan. Makna penilaian prestasi ini antaranya melalui kajian lepas. Penilaian prestasi merujuk kepada proses yang mengkaji dan menilai prestasi kerja katangan secara rasmi menurut Mondi 2008. Dan terdapat beberapa perkara yang perlu dilihat dalam penilaian prestasi ini, iaitu objektif penilaian yang kabur dan masalah pengukuran prestasi yang kurang difahami adalah sangat penting kerana ia boleh mencetuskan dilema dan konflik bukan hanya kepada pekerja yang dinilai tapi juga pengurus yang bertindak sebagai penilai. Itu adalah menurut Snell et al. 2016. Seterusnya, menurut Bolander dan Snell 2007, melihat penilaian prestasi sebagai satu aku janji tahunan biasa dibangunkan untuk membantu pekerja dalam memahami peranan mereka, objektif, jangkaan dan kejayaan prestasi yang dijalankan oleh seorang penyedia kepada orang bawahan. Selain itu, selain daripada kefahaman itu tadi, menurut Dessler 2008 juga, penilaian prestasi melibatkan penetapan piawai kerja
menilai prestasi sebenar berbanding dengan piawaian dan memberi maklum balas kepada para pekerja dengan tujuan untuk memberi motivasi kepadanya. Baik. Kajian ini menggunakan kaedah soal sidik, reka bentuk tinjauan, menggunakan instrumen borang soal sidik dan analisis deskriptif, kaedah sebalan secara rawak. Sampelnya adalah seramai 32 orang guru SK Paya Rumput. Dapatan kajian. Pertama tentang demografi dahulu. Jadi responden kajian ini adalah seramai 32 orang yang terdiri pada 12 orang lelaki dan 20 orang perempuan. Bermaksud 37.5% adalah lelaki dan 62.5% adalah perempuan. Responden juga berumur 23 hingga 39 tahun seramai 20 orang iaitu 62.5%, 40 hingga 50 tahun 9 orang iaitu 28.13% dan lebih daripada 50 tahun sampai 3 orang iaitu 9.38%. Responden juga terdiri pada 11 orang yang berkhidmat antara 5 hingga 10 tahun dan seramai 21 orang yang berkhidmat lebih daripada 10 tahun. Maksudnya majoriti lebih berkhidmat pada 10 tahun iaitu 65.63%. Dapatan kajian ini dapat bagi dimensi pengetahuan. Dapat dilihat di sini sebenarnya ya itu adalah jawapan yang benar, jawapan yang betul. Maksudnya penilaian prestasi dilaksanakan oleh dua penilai iaitu pegawai penilai pertama dan pegawai penilai kedua. Maksudnya kalau mereka menjawab ya, maksudnya itulah jawapan yang kita kendaki. Itu jawapan yang sebenar. Bahawa mereka tahu bahawa penilaian prestasi dilaksanakan oleh dua orang penilai. Bukan tiga, bukan empat, bukan seorang. Begitu juga dengan item yang keenam. Penilai perlu melaksanakan proses penilaian prestasi terhadap guru sekurang-kurangnya 2 kali dalam tempoh setahun. Memang 2 kali dalam tempoh setahun. Jadi kalau melihatkan pada dapatan ini, memang kebanyakan guru dapat skor yang tinggi. Pengetahuan guru adalah berada pada tahap yang tinggi. Cuma ada beberapa orang saja yang mungkin tidak begitu pasti tentang pecahan-pecahan wajaran dalam penilaian prestasi ini. Kalau dilihat seterusnya, cuma dalam item yang ke-12 ini agak rendah kerana ini adalah berkaitan dengan persaraan yang mana tidak ramai guru yang mungkin tidak begitu mengambil berat lagi tentang persaraan mereka. Kerana hanya 3 orang saja responden yang lebih pada umur 50 tahun. Tahap awalan PPP di SK Paya Rumput juga menunjukkan mean score yang tinggi. Kebanyakannya mendapat mean score 4 ke atas. Jadi inilah tahap amalan PPP di SK Paya Rumput dengan item-item yang di soal. Baik, perbincangannya. Jadi kalau lihatkan kepada dapatan kajian tadi, tahap pengetahuan guru adalah tinggi kerana 13 daripada 14 item mendapat skor lebih daripada 90%. Namun begitu pada item yang ke-12 mendapat 62.5% sahaja. Mungkin kerana soalan tersebut adalah berkaitan persaraan yang belum diambil berat oleh majoriti guru ataupun responden kerana hanya 3 orang responden yang berumur lebih daripada 50 tahun. Tahap amalan PPP di SK Paya Rumput juga nampaknya berada pada tahap yang tinggi dengan skor mean keseluruhan ialah 4.05. Bila dicampurkan semua mean item tersebut mendapat 4.05. Jadi ini adalah satu skor yang tinggi. Kelemahan selain daripada itu, namun begitu terdapat beberapa kelemahan, terdapat beberapa perkara yang perlu diambil perhatian iaitu antaranya ialah pegawai yang menilai harus memberitahu kelemahan pegawai yang dinilai. Kerana dalam item yang ke-15 iaitu mendapat skor yang paling rendah iaitu 3.63 di mana skor item tersebut menilai adakah pegawai penilai memberitahu
pegawai yang dinilai tentang kelemahan-kelemahan mereka. Jadi mereka merasakan mereka tidak diberitahu tentang kelemahan mereka. Namun begitu, terdapat beberapa amalan yang positif yang nampaknya menonjol dalam amalan PBPPP di SK Payung Rumput, iaitu di mana dua item yang mendapat skor yang tertinggi, iaitu menunjukkan bahawa guru memang diberi peluang untuk menilai prestasi mereka dan penilaian ini berlaku dalam masa yang ditetapkan. Maksudnya guru semua berpuas hati dengan dua item tersebut. Dan walaupun jadi kalau kita nak membincangkan daripada aspek keadilan, walaupun ada kajian oleh Rosita 2018 menyatakan bahawa penilaian prestasi sekolah adalah tidak adil, namun dilihat di sini mungkin yang tidak berlaku di SK Payung Rumput kerana mean dalam keadilan adalah tinggi, iaitu 4.03. Baik, apakah implikasi kajian ini? Dari segi dasarnya, kajian ini penting di mana akan memberitahu kepada pihak yang membuat dasar ataupun pihak di kementerian supaya sentiasa memantau dan meneliti sistem yang sedia ada agar sentiasa relevan dan memenuhi kehendak perkhidmatan semasa. Selain daripada itu, bagi mereka yang terlibat dalam latihan kepada pegawai penilai, mestilah memastikan semua pegawai penilai terutamanya yang baru sentiasa diberikan latihan ataupun maklumat yang cukup untuk menjalankan proses penilaian ini, sistem penilaian ini. Selain daripada itu, pemantauan juga dari segi aspek pemantauan terutama daripada JPN dan PPD perlulah sentiasa peka dan memastikan sistem penilaian ini berjalan dengan baik. Selain daripada itu, pentadbir di sekolah pula dengan kajian ini dapat menambah baik aspek yang lemah seperti mana yang disebutkan tadi tentang aspek aspek pemberitahuan kelemahan pegawai yang dinilai dan sebagainya. Selain daripada itu, bagi pihak guru pula, dengan kajian ini diharapkan dapat sentiasa berbincang dan terbuka dalam penilaian prestasi agar prestasi pegawai yang dinilai akan dapat ditingkatkan dari masa ke masa. Kesimpulannya, kajian ini dijalankan bagi mengenal pasti tahap pengetahuan dan amalan PBPPP. Kajian ini adalah signifikan kerana banyak isu yang berlaku dalam penilaian prestasi sekolah sebenarnya. Dapatan kajian ini menunjukkan tahap pengetahuan guru dan PBPPP adalah tinggi dan amalan PBPPP di sekolah juga berjalan dengan baik. Namun begitu, sistem penilaian ini mesti terus dipantau dan dihayati agar memberikan manfaat kepada semua pihak yang terlibat. Saya rasa itu saja. Sekian, terima kasih.